السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni ialah pada muka surat 106, kaedah menterjemahkan sifat Allah. Jadi kita tengok apa matan yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa kullu shay'in dhakarahu al-ulama'u bil farisiyyati min sifatillahi azza ismuhu fajaizun al-qawlu bihi siwa al-yadi bil farisiyyah wa yajuzu an yuqal baru'a khuda ay azza wa jalla bila tashbih wala kaifiyah. Maksud dia, setiap sifat Allah yang maha tinggi namanya yang disebutkan oleh para ulama dengan bahasa Parsi, maka itu harus dikatakan begitu kecuali tangan dalam bahasa Parsi, dan harus dikatakan baru'a khuda ataupun bru'a khuda, itu bahasa Parsi, muka surat 107 tu. Dan harus dikatakan baru'a khuda yang bermaksud wajah Tuhan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa kaifiat yang diketahui. Matan kita pada malam ni menunjukkan pada kita bahawasanya Al-Imam Abu Hanifah ingin menzahirkan asal usul dia, iaitu beliau rahimahullahu ta'ala ialah satu orang yang bukan berbangsa Arab. Imam Abu Hanifah dari segi keturunan berasal daripada Parsi. Parsi pada hari ini merujuk kepada negara Iran. Bahasa pertuturan bagi orang Iran sampai ke sekarang ni pun disebut dengan bahasa Parsi. Bahasa Parsi ni menjadi antara bahasa yang dekat dengan bahasa Arab. Pertuturannya pun hampir sama, tak semua, tapi hampir sama. Dan kita orang Melayu ni pun menerima asimilasi beberapa perkataan yang berasal daripada Parsi. Antara bahasa Parsi yang kita gunakan sampai sekarang ialah gandum. Orang Parsi pun panggil gandum. Tepung gandum tu orang Parsi panggil gandum. Kecuali orang setengah-setengah daerah dia panggil gandun. Tu orang kawasan daerah lain. Dia tak sebut dengan M, dia sebut dengan N belakang. Tapi gandum tu ialah bahasa Parsi.
Selain pada tu bendera, tapi Parsi panggil bandera. Dan juga bandar. Itu pun bahasa Parsi yang diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Penggunaan dia dah jadi normal dan orang kita pun ingat itu ialah bahasa Melayu. Bandar, bandera dan juga gandum ni ialah bahasa Parsi. Ada beberapa lagi lah perkataan-perkataan lain. Okay. Cuma nak katanya Imam Abu Hanifah dia bukan orang Arab, dia berbangsa Parsi. Sebab tu ada fatwa dia yang pelik, mendapat kritikan hebat daripada para ulama sezamannya, sahnya salat dengan membaca surah Al-Fatihah dalam bahasa Parsi. Itu fatwa dia. Fatwa dia yang dia sebutkan waktu hayat dia. Tapi fatwa tu tidak terpakai oleh Hanafiyah mutaakhirin. Maknanya ulama-ulama daripada mazhab Hanafi yang lepas pada kewafatan Imam Abu Hanifah pun tidak mengangkat ianya sebagai mazhab yang diterima ataupun fatwa yang diterima. Bukan mazhab yang diterima, fatwa yang diterima. Bahkan bukan setakat pada zaman akhir-akhir selepas pada kewafatan. Pada zaman dia hidup tu pun anak-anak murid dia tak setuju dengan fatwa itu. Antaranya lah Al-Imam Abu Yusuf, ni murid kanan beliau. Selain pada tu ialah Hasan Asy-Syaibani, ni pun murid kanan beliau rahimahullah. Okay. Dalam poin ni kalau kita tengok apa yang dia nak sebut, wa kullu syai'in dzakarahu al-ulama bil farisiyah. Setiap apa nama-nama Tuhan yang disebutkan oleh para ulama dengan bahasa Parsi, jaizun al-qawlu bihi. Boleh untuk kita sebutkan dengan bahasa tu. Maknanya sifat Tuhan, ayat-ayat sifat yang menceritakan tentang af'alullah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi, dan bukan hanya bahasa Parsi, bahasa mana-mana pun yang dipertuturkan oleh manusia atas muka bumi ni pun kita boleh terjemahkan daripada bahasa Arab pergi ke bahasa lain untuk sifat Tuhan. Boleh terjemah dan boleh memberi makna dengan makna bahasa. Secara etimologinya tu kita boleh guna. Contoh, istiwa. Benda ni memang benda yang sentiasa menjadi isu kontroversi. Tapi nak bagi faham dulu benda ni, bila mana kita baca dalam surah Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman itu telah beristiwa di atas arasy. Perkataan istiwa tu bahasa Arab. Tapi perkataan dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan, kita terjemah dengan bersemayan. Okay. Macam mana kaifiat semayan? Dia tak sama dengan bersemayannya makhluk dengan bersemayannya Allah Ta'ala di atas arasy. Terjemah boleh. Mana nak beritahu pada kita, pendirian Imam Abu Hanifah pada semua ayat-ayat sifat boleh diterjemah dalam bahasa Parsi sebab dia orang Parsi, dan bahasa kedua penganut agama Islam yang dekat dengan bangsa Arab pada waktu itu ialah Parsi dan Rom. Rom dia ada bahasa dia sendiri, cuma Rom lebih banyak menggunakan bahasa Arab berbanding bahasa dia sendiri. Ada orang kata bahasa yang dipertuturkan oleh Rom ialah Ibrani. Bahasa yang dipertuturkan oleh orang Yahudi sekarang, Hebrew lah, Hebrew language. Okay. Dan orang Parsi yang beragama Majusi, mereka kebanyakannya menggunakan bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Parsi. Okay. Bila mana kita masuk bab ni, antara isu yang hangat sekarang ialah isu tentang macam mana cara nak berinteraksi dengan ayat-ayat sifat. Benda ni dah kecoh di media sosial, sehingga menyebabkan dua orang kita kira ustaz yang terkenal lah. Sama ada kita rasa dia terkenal ataupun kita tak rasa dia terkenal, tapi dia dikenali lah di media sosial dengan isu ni, iaitu dua orang ni, Al-Fadhil Ustaz Salman Ali dengan Al-Fadhil Ustaz Nodros ni. Dua orang ni akan mendebatkan tentang isu ni, iaitu isu macam mana nak berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, ayat-ayat Tuhan yang menunjukkan tentang sifat dia, yang akan dilaksanakan di Perlis lah. Pada peringkat awalnya nak dilaksanakan melalui online saja oleh satu penganjur di KL,
tapi dengan sebab permintaan follower-follower ni nak buat di Perlis, sebab Perlis ni dah dominan dengan pentas-pentas terbuka gini, jadi masih dalam deal lagi nak buat tajuk ni, nak bahaskan tajuk ni. Dulu kalau kita ingat beberapa tahun yang lepas, dekat dengan masjid kita ni, di Dewan Islah tu kita buat satu, kita kira debat terbuka lah. Ustaz Salman Ali juga dengan Ustaz Abu Syafiq. Antara isi yang ada dalam perbincangan tu ialah perbahasan tentang berinteraksi dengan ayat-ayat sifat ni. Okay. Saya nak sebut beberapa perkara. Saya tahu benda ni memang dia panas, tapi kita kena faham dulu dari segi akademiknya. Okay. Pertama, berurusan dengan ayat-ayat sifat ni telah berlaku banyak metodologi oleh para ulama macam mana kita nak faham ayat sifat tu. Tangan Allah, muka Allah, jari Allah, ini semua benda kita sebut sebagai ayat-ayat sifat. Yang hakikatnya perkataan itu ialah perkataan yang juga digunakan untuk menunjukkan pada benda yang ada pada makhluk. Sebab manusia pun ada muka, makhluk pun ada muka, makhluk pun ada jari, makhluk pun ada kaki, apa-apa semua ni, semua makhluk ada. Tiba-tiba dalam Quran pun menyebutkan benda yang sama untuk menunjukkan tentang zat Tuhan. Macam mana nak berinteraksi dengan benda ni? Dua kelompok yang terkenal, yang menjadi kita kira bahasa gamenya lah, bahasa game ni, bukan bahasa akademik, bahasa orang bertarung, dia panggil musuh tradisi, antara Salafiyah dan Asy'ariyah. Saya sebut juga benda ni kita kena faham. Salafiyah dia dominan kepada Hanabilah, iaitu pengikut-pengikut daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini disebut dengan Hanabilah. Lepas pada tu dia orang mengalami orang kata apa, pertukaran penjenamaan, dia orang juga dikenali dengan nama Hanabilah. Pembawakan kelompok ni, iaitu kelompok Hanabilah ataupun Salafiyah, ni bukan Salafi yang kita faham sekarang ni. Saya nak sebut sejarah awal dulu. Okay. Pembawakan mereka bila mana sampai pada ayat-ayat Tuhan, contoh baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala beristiwa di atas arash. Tadi kita dah sebut dalam bahasa Melayu, istiwa maknanya ialah bersemayan. Bersemayan ni ialah bahasa istana hakikatnya, menunjukkan kepada tempat singgah sana satu orang sultan ataupun raja, dia duduk situ, yang biasanya tempat tu duduk dalam balai rong seri di sebuah istana, dan ianya sebuah kerusi yang berbeza dengan kerusi-kerusi lain, tempat duduk lain. Dia ada kemuliaan, dia ada adat istiadat. Mudah ceritanya, tempat tu ada kemuliaan, bukan boleh duduk selalu, sebab dia ada upacara tertentu untuk sultan dan raja duduk di situ. Dan bila mana sultan dan raja duduk di situ, sama ada dia duduk atas kerusi ataupun dia duduk bersila, tetap dipanggil bersemayan. Itu dulu nak kena faham. Okey. Bila mana kita terjemah istiwa itu dengan makna bersemayan. Sebenarnya dalam bahasa Arab tu sendiri, perkataan istiwa juga membawa banyak makna. Yang ni kita kena rujuk kamus-kamus bahasa Arab. Salah satunya ialah Lisanul Arab oleh Ibn Manzur, menyenaraikan lebih pada 10 makna untuk istiwa ni. Untuk golongan Salafiyah, mereka melihat istiwa ini ialah irtafa'a, meninggi Tuhan di atas arash. Macam mana Tuhan meninggi? Tidak diketahui, tidak dibahas kaifiat dia. Terjemah perkataan tu. Istawa ay irtafa'a, bermaksud meninggi. Sebab tu Imam Az-Zahabi daripada mazhab Syafi'i telah menulis satu buku berkenaan isu ni, dan buku tu bernama Al-Ulu. Buku tu tajuk dia meninggi, sebab nak bahas tentang isu tu. Di sisi Hanabilah ataupun Salafiyah, sampai pada part ni dia orang terjemah, tapi dia orang serahkan kaifiat, ataupun dalam istilah metodologi akidah dia panggil tafwid kaifiyah. Serahkan kaifiat tu pada Tuhan. Macam mana Tuhan bersemayan? Sama ke Tuhan bersemayan macam satu orang pembesar bersemayan, khalifah bersemayan, sultan bersemayan, ataupun raja bersemayan? Tak sama. Tapi perkataan tu maksud dia ialah bersemayan. Stop situ. Terjemah
Macam mana bersemayamnya Tuhan? Tak diketahui. Sebab balik kepada kaedah umum Al-Quran, laisa kamitslihi syai', dan juga dalam surah Al-Ikhlas Allah Taala sebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ini salafiyah. Okey. Sampai pada satu kelompok iaitu Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun kurun keempat Hijrah. Okay. Dia membawa pendekatan yang berbeza, iaitu dengan mentakwilkan ayat itu ataupun perkataan itu dengan makna lain. Kaedah yang diguna tu dia panggil takwil. Salafiyah dia tafwid, bukan tafwid makna, tafwid kaifiat. Ini juga silap faham sebahagian orang. Dia kata salafiyah ni tafwid makna dengan tafwid kaifiat. Tafwid makna maknanya bila mana orang tanya pada kita, istiwa tu apa? Tak tahu istiwa tu apa, tapi istiwa tak tahu apa. Itu tafwid makna. Sekarang ni salafiyah dia terjemah makna tu. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan kamu. Yadullah, yad itu maksudnya ialah tangan. Adakah tangan itu sama dengan makhluk berkulit, berjari, berkuku? Tak sama. Tapi perkataan tu maksud dia tangan. Tangan apa tak tahu. Kaifiat dia lepaskan, tidak dihuraikan lagi. Tapi untuk Asy'ariyah dia orang takwil. Termasuklah hadis-hadis yang menjadi perbahasan. Antara yang kecoh sehingga nak jadi debat dua orang ustaz tu ialah pada perbahasan hadis jariyah dalam Sahih Muslim. Hadis yang ketika mana Nabi bertanya pada satu orang hamba perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Hamba perempuan tu jawab, Fis sama. Fis sama maksudnya di langit. Okay. Jadi hadis tu telah menjadi punca berlakunya isu ni berkembang. Follower kepada golongan yang tak nak takwil mengeluarkan hujah-hujah dia. Selepas daripada Ustaz Nodros ni, dia mengeluarkan pandangan dia. Sebab dia tu pro pada takwil. Dia kata ulama ada pandangan begini, jadi orang yang tak boleh terima apa yang dia sebut telah membawa hujah-hujah daripada golongan Hanabilah tentang isu ni. Pertama sekali tuan-tuan kena tahu, ianya adalah dua metod asal. Satu tafwid, satu takwil. Ini dua metod. Dan kita pun tahu salafiyah daripada peringkat awal membawa sampai ke sekarang, mereka mengalami fasa-fasa dan juga mengalami pengkategorian kelompok. Maksudnya apa? Salafiyah awal lain, salafiyah kemudian lain, salafiyah pertengahan lain. Dia ada yang ekstrim, dia ada yang moderate, dia ada yang terlalu rigid. Semua ada. Termasuk juga untuk Asy'ariyah pun. Daripada zaman Abu Hasan Al-Asy'ari membawa kepada pertengahan sampailah kepada Asy'ariyah mutaakhirin sekarang ni pun dia ada kategori yang berbeza-beza. Ada Asy'ariyah yang awal yang tidak terlalu terikat dengan ilmu kalam. Ada Asy'ariyah pertengahan, ada Asy'ariyah yang pekat dengan ilmu kalam tu. Ilmu kalam ni ialah ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni ialah satu ilmu yang memang mengasah kemahiran berfikir satu orang tu, termasuklah mengulas pada isu-isu berkaitan dengan zat Tuhan ni. Tuan-tuan boleh nampak tu. Nampak dia punya rangka sejarah tu dulu dah okey dah. Cuma saya nak katanya, peringkat awal kedua kelompok ini ialah dua kelompok yang membawa metodologi berbeza. Kedua-duanya satu matlamat, tanzih, menyucikan Tuhan. Tanzih tu maksudnya menyucikan Tuhan. Menyucikan Tuhan daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk. Dua-dua membawa gagasan matlamat yang sama. Tapi biasalah satu-satu kelompok bila mana dia berkembang, dibawa oleh pengikut, dibawa oleh ke kawasan lain, dibawa ke benua-benua lain, dia akan melahirkan sifat-sifat yang kadang-kadang agresif, defensif. Itu semua akan lahir dengan sebab nak mempertahankan apa pandangan yang dia cenderung. Itu juga benda yang kita kena tahu. Okay. Jadi untuk matan kita ni, Al-Imam Abu Hanifah dia sebut, dia kata boleh menterjemahkan sifat Tuhan itu dengan apa-apa bahasa. Tak menyebabkan satu orang yang terjemah sifat Tuhan tu ke bahasa lain menyebabkan dia menjadikan
dirinya orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tak jadi lagi kelompok mujassimah tu. Golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk ni dia digelar dengan mujassimah. Mai pada perkataan jisim, iaitu mentajsimkan Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita tengok dalam syarah dia kata apa. Maksudnya ialah usaha penterjemahan sifat-sifat Allah ke bahasa asing selain daripada bahasa Arab adalah diharuskan untuk memberi kefahaman kepada orang yang tidak mampu memahami bahasa Arab. Namun disyaratkan tidak menyerupakan Allah dengan mana-mana makhluknya dan tidak menggambarkan begini dan begitu. Dia panggil takyif. Tidak datang gambaranlah kepala kita ni, bila mana sebut tangan Allah, kita pun fikir tangan tu sama ke macam tangan makhluk. Itu dia panggil takyif. Takyif tu kena buang, kena tolak. Sebab itu ialah orang kata apa? Bibit-bibit awal nak menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini kerana tangan dalam bahasa Parsi yang disebut dengan nama dast ataupun sebahagian juga panggil dengan dost, bermaksud tangan makhluk secara khusus. Dalam bahasa Parsi, kalau kita sebut terjemah yadullah dengan dost, dia salah. Sebab dalam bahasa Parsi, dost itu ialah tangan orang, tangan manusia. Tak boleh. Sebab kita beza. Macam kita, kaki tangan tak bermaksud tangan ni. Bila kita sebut perkataan kaki tangan, contoh bila mana kita sebut muka, ada orang bila mana sebut muka, dia terbayang muka lah, muka yang ada mata, yang ada hidung. Tapi bila mana sebut muka kuala, lain maksudnya. Itu bentuk yang lain. Muka tembok, lain. Muka pintu, lain. Itu dengan makhluk pun kita boleh tengok, dia punya beza tu, beza-beza. Apa yang terbayanglah kepala, mesti berbeza. Tak ada orang akan terbayang muka orang dengan muka pintu lebih kurang. Sebab dia dua entiti yang jelas berbeza. Cuma berkongsi perkataan yang sama bunyi. Dua-dua ada muka. Tapi ianya bukan bermaksud dengan maksud yang sama. Jadi aplikasi benda tu juga pada sifat Tuhan. Bila mana Tuhan kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai kehebatan. Wajah ialah muka, maksudnya macam mana muka tu tidak dibahas, tidak dibuka, tak payah nak ajak bersembang bagi panjang lagi, nak suruh detailkan muka Tuhan macam mana. Tidak akan diberi peluang untuk percubaan itu. Itu pegangan Salafiyah ataupun Hanabilah. Mereka tak akan bahas, mereka cuma terjemah saja. Sebab metodologi dia orang ialah tafwid kaifiyah, menyerahkan kaifiat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma yang jadi isunya ialah di tempat kita ni pengajian akidah sinonim dengan takwil. Bila mana baca istiwa di atas arash, kita akan faham istiwa dengan makna istaula. Itu takwil. Istaula maksudnya apa? Menguasai arash. Dia tak terjemah bersemayam, dia terjemah menguasai. Bila mana takwil, kita telah mengarahkan perkataan tu ke makna lain. Kita yang istihdarul makna al-ukhra, mendatangkan makna lain untuk perkataan tu. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Asy'ariyah menterjemahkannya sebagai kudrat, iaitu kuasa Tuhan. Dia bukan tangan. Sedangkan ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bagaimana Tuhan menyebutkan tangannya yang di belah kanan. Ada pula belah kanan dan kirinya. Jadi bila mana sampai dekat ni, dia akan nampak bertembung antara metodologi takwil dengan metodologi satu lagi, iaitu tafwid kaifiyah. Saya tak nak detailkan lebih-lebih. Tuan-tuan tunggu je bila mana jadi debat tu, tuan-tuan dengarlah sendiri apa conclusion akhir dia. Cuma saya nak sebut benda ni, kelompok ni ialah kelompok yang kita sebut tadi musuh tradisi. Ada orang yang bila mana dia embrace kumpulan tu, dia dah masuk mencenderungkan diri dia pada kumpulan tu. Contoh, satu orang tu dia cenderung pada Salafiyah dan Hanabilah. Dia memang tak boleh dengar orang yang berinteraksi dengan sifat Tuhan dengan cara takwil. Dia tak boleh dengar.
Sama juga dengan kelompok yang dah takwil, dia memang tak boleh dengar orang yang berinteraksi dengan sifat Tuhan dengan cara tafwid. Cuma tinggal lagi orang ni dia nak tajamkan ataupun tumpulkan perselisihan itu. Ada kelompok dia pilih nak tajam, ada orang dia nak bagi bergaduh sakan dalam bab ni, sehingga keluarlah kata-kata yang kurang enak, bahkan boleh pergi kepada yang lebih teruk lagi, iaitu cela mencela, maki memaki. Bahkan dalam sejarah orang Islam pernah berlaku peperangan besar, pembunuhan, tumpah darah kerana isu ni. Dah berlaku dah pun. Sebab tu orang yang membaca kisah Ibn Tumat, Ibn Tumat ni dia satu orang yang sangat kuat dengan takwil dia tu, dan dia pun memang declare dia tu Asy'ariyah, dan dia telah bersama dengan satu kelompok menyerang satu khalifah kerajaan Murabitun di Morocco, sehingga jatuh kerajaan tu. Sebab kerajaan tu ialah kerajaan yang dipelopori oleh ulama dan khalifahnya kelompok yang tak nak tafwid. Berlaku perang sehingga berbunuh-bunuhan dengan jumlah yang ramai mati. Bahkan Ibn Tumat, sebahagian riwayat menunjukkan dia punya nak bawa ideologi dia tu, dia pergi kepada satu tahap dia mengaku dia Imam Mahdi, tapi dia bawa benda tu. Dan saya tak nafikan di Malaysia kita ni ada orang daurahkan buku dia, iaitu buku Akidah Mursyidah oleh Ibn Tumat tu. Cuma saya tak nak bahas di sini dengan lebih detail, sebab saya nak pilih untuk jadi kelompok yang tak nak tajamkan benda ni. Kalau buka, akan ada kelompok yang terasa, akan ada hentaman-hentaman yang luar biasa yang saya tak sempat nak layan. Itulah saya nak sebutnya. Okay. Cuma untuk kadar meja kuliah ni dan kadar kebersediaan orang awam untuk mendengar, kena tahu dia dua kelompok yang memang bertelagah daripada dulu ni. Cuma kelompok-kelompok ini bila mana dia sampai pada satu zaman, dia ada zaman yang tajam permusuhan dia, dia ada zaman yang tumpul permusuhan dia. Dan kita di Perlis ni membawakan daripada pihak autoriti ialah untuk tidak menajamkan benda ni. Bincang boleh, nak bincang tak apa, nak buka buku apa pun dipersilakan. Antara buku yang agak barulah membahaskan isu ni ialah buku yang bertajuk Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah oleh Faisal bin Qaraz Al-Jasim. Buku ni baru lagi, saya ingat zaman saya belajar di Jordan tu baru dicetak. Buku ini ialah buku yang merupakan jawapan balas kepada satu buku yang bertajuk Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, Syahadatul Ulama Al-Ummah wa Adillatuhum. Buku yang asal ni, buku yang nak menisbahkan Asy'ariyah ni sebagai majoriti kelompok yang dipegang, metodologi takwil ni adalah metodologi yang paling ramai orang pegang. Buku ni mudah didapati. Tuan-tuan pergi Al-Ustaz, tuan-tuan pergi Darussalam, buku tu ada jual dalam bahasa Arab ah. Cuma buku yang lawan dia ni sukar untuk didapati di Malaysia. Pasaran Malaysia ni payah. Saya ada satu, tu pun tenggelam banjir di Terengganu, hilang juga. Ada yang PDF dia. Buku tu tebal, buku tu tebal. Mula-mula keluar buku tu harga dia murah. Buku dia tu kalau cetakan publication Malaysia saya rasa boleh pergi RM200 boleh pergi. Tapi waktu mula-mula dicetak hanya RM45 Saudi. Murah lah, kurang pada RM50. Okay. Cuma nak katanya ini buku yang menjadi jawapan akhir lah untuk zaman kita ni. Jadi mana-mana orang yang luas dadanya, yang tak pemalas, terutamanya ustaz-ustaz, ahli akademik, sebelum melontarkan kata-kata, boleh tengok dua kitab ni. Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahli Sunnah dengan Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah, Syahadatul Ulama Al-Ummah wa Adillatuhum. Saya nak bincang benda ni dari segi akademik dulu. Cuma saya nak katanya ialah pegangan kelompok-kelompok yang awal, termasuklah Imam Abu Hanifah, ialah untuk tidak memperpanjang-panjangkan isu perbahasan pada zat Tuhan. Tak panjang. Sampai kita start tak boleh faham, kita stop situ je. Kita tak akan sambung lagi. Cuma zaman kita ni dia ada orang yang sanggup melayan, dan juga orang yang ada masa, orang yang sanggup keluarkan kudrat dia,
kekuatan dia, tenaga dia untuk membahas benda ni dengan umat, dipersilakan, sebab dia bukan benda yang dilarang pun, selagi mana dia masih duduk dalam bidang akademik. Cuma saya nak katanya, pandangan saya sendiri saya lebih cenderung kepada metodologi tafwid kaifiah ni, sebab dia lebih menutup kita ni untuk bahas benda-benda yang tak perlu. Tapi saya tidak ada masalah pada orang yang nak ambil manhaj takwil selama mana tidak melampau. Itu saja. Bila mana orang tu dah start melampau dan nak pergi kepada kafir mengkafir, maka tak mustahil sejarah lama Ibnu Tumat tu akan berulang kembali. Kita tak naklah benda tu terjadi. Dan kita pun tahu manusia ialah satu makhluk yang bebas memilih apa yang dia nak. Dia nak pegang apa, dia nak berideologi dengan ideologi apa, kita tak boleh halang. Cuma usaha mencari kebenaran berlaku, kita kena buat. Okay. Cuma nak sebutnya ialah, bila mana kita sebut bab ni, tak dapat tidak saya kena cerita juga sejarah dia. Dalam huraian tak banyak, pendek je dia hurai. Okay. Bila mana kita cakap bab ni, biasanya orang akan bawa perbahasan macam mana status Imam An-Nawawi, macam mana status Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana mereka ni telah memakai kaedah takwil pada ayat-ayat sifat. Kan kita tahu Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini antara tokoh-tokoh yang orang ambil manfaat dan orang raikan pandangan dia. Memang tak dinafikan. Imam An-Nawawi bila mana dia berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, contohnya dalam syarah dia kepada Sahih Muslim yang bernama Al-Minhaj, dia memang lebih pro kepada takwil. Maknanya dia pegang pandangan takwil, dia tak follow Hanabilah. Yang follow Hanabilah ni ialah kebanyakannya daripada Hanabilah mutaakhirin, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan lain-lain lepas pada tu. Cuma saya nak sebutnya ialah, walaupun Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mereka telah menzahirkan kebersamaan mereka dengan metodologi takwil, ianya tidak akan menyebabkan orang yang pro pada tak takwil pada zaman akhir, zaman kita ni, tak boleh ambil langsung manfaat daripada Imam An-Nawawi. Kita kena bersikap adil dan kita kena tahulah had cara berinteraksi dengan para alim ulama ni. Saya ingat di Jordan dulu, guru-guru pensyarah-pensyarah yang mengajar ni terdiri daripada berbagai latar. Dia bukan satu universiti tu satu jenis fahaman je. Ada sebahagian pensyarah-pensyarah yang kami belajar, memang dia kuat dengan Asy'ariyah. Bahkan dalam kuliah-kuliah dia, dalam kelas-kelas dia, dia menghentam golongan Salafiyah secara terang-terangan. Dan kita belajar, kita dengar pada dia. Ada sebahagian pensyarah yang pro pada Salafi sehingga menghentam golongan Asy'ariyah secara terang-terangan dalam kelas. Ada pensyarah yang cuba nak mendamaikan antara kedua ni, yang lebih pertengahan. Antaranya kalau kita tengok yang masih hidup di Jordan ni ialah Nasir As-Sa'di, bekas mufti Iraq pada zaman Saddam Hussein, masih lagi hidup sekarang. Dia dengan adik dia Abdul Rahman As-Sa'di, dua orang. Abdul Rahman As-Sa'di ni pernah menjadi pensyarah di UIA untuk beberapa tahun. Cuma nak sebutnya ialah dua-dua ni sangat kuat dengan Asy'ariyah. Sangat kuat dengan Asy'ariyah. Tapi kuatnya mereka pada Asy'ariyah, mereka ada jati diri dan pendirian. Benda-benda yang tak betul, dia orang akan kata tak betul. Yang jadi masalah di Malaysia kita ni, bila mana satu orang tu dia pro pada Asy'ariyah, dia membawa pakej-pakej amalan yang tak jelas dalam agama, dikelompokkan sekali dalam Asy'ariyah. Sedangkan Asy'ariyah berlepas diri daripada pengamalan-pengamalan kelompok yang tertentu ni. Cuma nak sebutnya ialah pembawaan di Malaysia punya Asy'ariyah dengan pembawaan Asy'ariyah di negara Arab. Sampai sekarang pun ada tengok tokoh-tokoh Asy'ariyah yang terkenal, antaranya Dr. Said Fudah yang masih hidup pun di Jordan sekarang. Mereka biasanya pada isu-isu memahami bid'ah, isu-isu khilafiyah yang boleh berdamai, dia orang okey. Dia orang boleh bawa dengan baik, dia orang tak bawa dengan tajam. Tapi dalam bab isu berinteraksi dengan sifat Tuhan tu, dia orang pro kepada takwil. Cuma nak kata itu lebih damai lah. Dia tak membawa sifat agresif,
dan tak menyebabkan anak murid yang belajar menjadi defensif bila mana dia dengar pandangan yang berlawanan dengan apa yang dia pegang. Saya nak sebut yang tu ialah, saya nak sebutnya konklusi daripada apa yang kita bahas ni. Konklusi daripada apa yang kita bahas ni ialah, nak sebutnya di sini, orang yang nak ambil kaedah takwil tidak menyebabkan mereka dekat dengan pintu kekafiran pun. Orang yang tak nak takwil pun tidak menyebabkan dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah pun. Kedua-duanya masih digolongkan dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pemilihan dan penilaian ianya benda yang berbeza. Saya sebut benda ni untuk kita faham lah, untuk kita nampak. Saya tak nak jadi orang ataupun ustaz yang mengajar pro pada satu ni, pro yang ni lah sampai kesudah. Kita kena sedar, ada kelompok-kelompok yang orang kata apa, yang kita kena tahu ianya ialah sebuah perbezaan pandangan yang dah luas, yang tak boleh, maknanya kuliah kita pada malam ni tak akan mampu menutup perselisihan yang besar ni. Cuma sekadar boleh memberi penerangan je lah. Okay. Kita masuk matan seterusnya. Dekat dengan Allah. Walaysa qaraballahu ta'ala wala bu'dahu min tariqi tulil masafah wa qasriha. Walakin ala ma'na al-karamati wal hawani wal muti'i qarib minhu bila kaif wal 'asi ba'idun minhu bila kaif wal qurbu wal ba'idu wal iqbalu yaqa'u 'ala al-manaji. وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيفية. Dekat dan jauh dari Allah bukan dari segi jauh dan dekatnya jarak, tetapi dengan makna karamah, iaitu kemuliaan dan kehinaan. Orang yang taat dekat dengan Allah dan orang yang derhaka jauh darinya tanpa kaifiat yang diketahui. Jauh dan dekat dan menghadap berlaku kepada orang-orang yang bermunajat. Demikian juga dekat hamba dengan Tuhannya dalam syurga dan berdiri di hadapannya tanpa kaifiat yang diketahui. Masih lagi ada saki-baki daripada perbahasan sifat Tuhan tu. Okey. Huraian kita tengok. Allah Azza wa Jal tidak berada di suatu arah atau tempat sehingga ada jarak dekat atau jauh antara dia dengan manusia. Yang tu dulu. Tidak terikat Tuhan ni dengan sistem-sistem ini. Okay. Allah telah menyebutkan bahawa dia dekat dengan hamba-Nya. Itu memang banyak ayat Quran yang sebut. Muka surat 108 dia datangkan dalil. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengkabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Okay. Dekat sini, dekat apa? Dekat dari segi kemuliaan. Bukan dekat dari segi dekatnya zat Tuhan tu dengan kita, tapi dekat dari segi kemuliaan. Dekat dari segi kemuliaan. Okay. Dengan dekat dengan makna karamah, Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Datang lagi dalil daripada surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu dengan Allah, kepada Allah dengan taat dan beramal saleh. Perintah supaya sujud kepada Allah dan bermunajat dengan berdoa. Kerana dengannya Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Keadaan yang paling hampir seseorang itu kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Oleh itu perbanyakkanlah doa ketika sujud. Okay. Dalam isu ni kalau kita tengok, Imam Abu Hanifah dia macam nak tunjuk kepada kita ada beberapa ayat-ayat sifat yang dari segi maknanya dia membawa makna tempat dan arah, tapi dia tidak bermaksud dengan itu. Sebab memang kita kena tahu ada beberapa perkataan dalam Al-Quran yang ada pendetilan daripada dalil lain menunjukkan maksud sebenar ayat tu, ataupun pendetilan dalam syariat. Okey, contoh mudah saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. As-salah
Perkataan as-salah maksudnya doa. Tapi bila mana duduk dalam kerangka syariat, dia bukan bermaksud doa. Dia bermaksud satu perilaku yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kenapa pendefinisian untuk agama dia beza dengan pendefinisian dari segi bahasa? Kerana yang mendefinisikan itu ialah Rasulullah. Bila mana Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, maksudnya salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersalat. Maknanya salat yang nak dibawa kefahamannya oleh Nabi itu bukanlah salat dengan makna berdoa, tapi salat dengan makna ada satu perilaku, ada takbir, ada berdiri tegak, ada baca sekian, ada tunduk, rukuk, sujud, duduk. Itu yang dimaksudkan. Syariat yang mengususkan benda itu, mengkhususkan definisi perkataan itu. Termasuk jugalah pada isu dekat dan jauhnya Tuhan ni. Sebab saya tak ingat beberapa dalil tu, cuma ada beberapa ayat Al-Quran yang mengkhususkan maksud dekat dan jauhnya Tuhan. Dia tak seperti mana wajah Tuhan, tangan Tuhan, dia lain. Cuma pada bab ni, sebahagian orang dia akan rasa, ni golongan Hanabilah dan Salafiyah ni sampai sini okey pula dengan takwil. Bukan macam tu. Ini ialah benda yang khusus dan detail pula untuk kita bahas. Cuma nak katanya waktu yang singkat dan pengajian yang bukanlah pengajian yang bersifat kita nak fokus betul, menyebabkan kita tak boleh nak bagi benda tu secara keseluruhan. Sebab yalah, waktu kita ni ialah kuliah maghrib, nak tunggu ke isyak. Dia bukan kuliah yang komprehensif. Kita bukan macam Indonesia. Indonesia, kuliah habis salat maghrib, kuliah. Azan isyak, azan, salat isyak, lepas salat isyak, sambung pula kuliah ba'da maghrib. Itu budaya yang memang ada di sana. Sebab kita tak boleh buat. Sebab kita orang jadi gelisah semacam lah. Sebelum azan isyak tu pun orang dah gelisah dah. Jadi tak boleh buat yang tu. Jadi sikitnya waktu tidak mampu untuk membahas benda yang besar. Boleh buat. Kena bawa buku banyak, kena ada whiteboard pula. Maknanya benda-benda tu lebih kepada detail. Boleh buat benda tu. Tapi dia macam kelas yang lebih komprehensif. Cuma saya tengok dia Perlis ni dia tak biasa dengan cara tu. Kalau setengah-setengah di negeri-negeri lain, dia tak buat di masjid, dia mungkin ada kelas pengajian dia yang asing, ada bangunan lain yang dia orang sewa. Jadi dia orang ni tak terikat dengan waktu salat masjid ni lah. Jadi dia orang akan tapau sampai pukul 10.30. Dulu waktu saya di Terengganu pun ada tempat-tempat yang lepas isyak tu ada lagi pengajian. Penatlah kita. Di setengah-setengah masjid di Kuantan pun waktu saya duduk dulu ada yang buat pengajian sampai pukul 12 bahas kitab ni. Tapi of course lah kurang pada 10 orang. Kalau buat sini kena tutup pula kelas nanti. Cuma nak katanya itu ialah benda yang berlaku. Mengikut kepada permintaan orang lah. Ikut permintaan orang. Ada asatizah yang dia mampu buat, dia boleh buat. Cuma nak katanya orang yang minat, dia memang nak tahu, dia sanggup beri waktu, maka benda tu boleh terjadi. Okay. Tapi dengan sebab kita punya matan ni ringkas dan perbahasan dia pun kita lebih pada nak tahu perbahasan yang permukaan, jadi kita tak bahas secara detail lah. Kita tak akan tengok apakah ayat-ayat sifat yang dikhususkan maknanya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ada ayat-ayat sifat yang diumumkan maknanya, hanya diterjemah, tidak dibahaskan secara lebih mendalam. Sebab Nabi dan para sahabat berinteraksi pada ayat tu secara terjemah sahaja. Ada ayat-ayat sifat yang didetailkan, contohnya dekat dan jauhnya Tuhan ni. Cuma nak katanya dia ada dua benda. Cuma ada orang dia rasa macam ni orang yang tak konsisten, sekejap rasa okey dengan takwil, lepas tu tak okey dengan takwil. Dia bukan macam tu. Dia perlukan pendetailan. Dia perlukan kepada komprehensif lah, satu susunan kelas yang komprehensif supaya orang boleh ikut berturut-turut. Supaya dia akan nampak beza perkembangan metodologi. Sebenarnya kalau orang belajar ikut flow, dia tak akan cepat melatah dan dia tak akan jadi orang yang ikut serta sebahagian orang lain untuk memaki hamun ataupun memperendahkan kelompok yang berlainan dengan dia. Kalau dia ikut secara flow yang baik. Kita tengok lagi apa yang dia sebut.
perintah supaya sujud kepada Allah. Kita dah baca dah ni. Antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwaluhu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika sujudnya, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku kesemuanya, sama ada yang kecil atau yang besar, yang di awal atau juga yang di akhir, serta yang jelas dan yang tersembunyi. Dekat dengan Allah juga terdapat dengan makna rahmat Allah. Muka surat 109, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Kita bagi laluan azan dulu, lepas tu kita buat kesimpulan akhir. Okey. Sebagai kesimpulan akhir, apa yang dah kita sentuh pada malam ni, iaitu berkenaan dengan sifat Tuhan dan juga dekat dengan Allah, bagaimana menterjemahkan sifat Tuhan. Kita boleh buat kesimpulan bahawasanya pada isu ni ada metodologi yang berbeza, yang memang tak boleh dibahas dalam keadaan tergesa-gesa. Dan bila mana tuan-tuan nak follow isu ni, dia memang kena follow daripada awal, kena tahu sejarah, dan benda ni memang penat pun sikit. Sebab kita kena baca sejarah dia dulu. Dan satu benda yang kita kena tahu, bila mana kita bercakap isu ni, kita terpaksa menghadapi kategori manusia yang berbagai-bagai ragam dan kerana. Sebab manusia yang membawa isu ni, sama ada untuk lebih tajam ataupun tumpul,
lebih damai ataupun nampak dalam keadaan merusuh. Isu ni telah digunakan oleh berbagai-bagai kelompok untuk buat keadaan-keadaan itu. Cuma kita di negara kita ni, dia macam tu lah. Dia ada gelombang setengah-setengah waktu dia tenang, tak ada apa isu kan. Sekarang ni dia ada isu lah sekarang ni. Cuma tuan-tuan tunggulah nak tengok. Cuma saya memang dah agak, kalau benda tu jadi, kalau kata dialog tu jadi, dia mesti akan ambil masa yang lama. 4 jam, 5 jam tak lari. Cuma nak follow, kena follow daripada awal. Tak boleh follow tengah-tengah. Dia kadang-kadang jadi isu juga sebahagian orang ni, dia ambil hot scene saja. Kan nanti kan lepas pada video tu, lepas pada rakaman tu mesti akan ada video-video orang potong separuh, orang potong 3-4 minit apa semua, yang memungkinkan untuk kita faham dengan cara yang tak betul. Jadi budaya-budaya seperti ni saya agak bimbang dan risau. Satu lagi ialah budaya sebahagian ustaz-ustaz ni, dia terlalu membahas isu dengan simplistik sangat. Dengan orang kata apa, jawapan mudah yang mengakibatkan orang tak berminat nak tahu dengan lebih dalam. Tapi orang lebih berminat nak tahu dalam bentuk propaganda semata-mata. Banyak benda jugalah yang kita kena tengok dalam kita cakap bab ni. Cuma nak sebutnya ialah untuk memahami isu sifat Tuhan ni, dia memang kita akan didedahkan dengan pertembungan dua aliran ni. Macam-macam mana pun. Cuma tinggal lagi ada orang nak bawa dengan tajamkan pertembungan tu ataupun damai pertembungan tu. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.